Okay. Kita dah terus. Hello. Hai, mengelamun pula. Cik Faz kita ni. Saya Faz. Okay, saya Nabil. So ini badan kita. Okay, so kita dah pernah cakap pasal gut health, dia punya kepentingan kan, dia punya organs. So Faz tahu tak, dalam badan kita ni juga kita ada berbagai bakteria ataupun microbes. Ni macam satu perkampungan lah. So this topic ni kita nak bagi tahulah pasal apa itu microbes dalam badan kita kan. Dan kalau kita nak kupas lebih mendalam lah, senang cerita dia adalah bakteria. Kalau nak faham lah, kalau duk baca-baca dekat artikel ke apa, gut microbiome, gut microbiome. Yang gelap. Suara macam tu saja. Dia macam nak serius sikit. Gut microbiome. Dia menunjukkan atau refer to bakteria-bakteria yang dalam badan kita. I see. So itu kira definition dia lah. So definition dia sebenarnya is gastrointestinal microflora ni adalah collection ataupun adalah kombinasi ataupun kumpulan bakteria dalam kita punya GI tract ataupun kita punya sistem penghadaman kita. Kan sebab episod yang lepas kita duk cerita gut health ni bermula ataupun gut ni bermula daripada mulut sampai ke anus. Sebenarnya sepanjang perjalanan tu adalah bakteria-bakteria yang spesifik dekat kawasan-kawasan dia. Dan fungsi-fungsi dia pun berbeza-beza. Betul. Dan sebenarnya dekat situ ada banyak jenis bakteria dan kita nak senang cerita generally dia ada baik dan jahat lah. Betul. Dan nak kupas sikit lah baik yang jahat. Boleh, silakan. Silakan yang Arif. Gitu. Bakteria yang baik sebenarnya dia fungsi dia senang. Benda yang baik ni dia mesti memberikan yang baik lah. Cak Ai ni nampak baik kan? Nampak tapi dia tak tengok kan. Kau hasam betul. So yang baik ni sebenarnya fungsi dia untuk mengawal ataupun memelihara kesihatan dalaman kita. So bila hari tu kita duk cakap kalau makan makanan sihat you akan mempunyai kesihatan yang lebih lama lah apa dan sebagainya. Semua ni dikontrol oleh bakteria kita sebenarnya. Bila depa pun sihat, kita pun akan sihat. Kalau depa tak sihat, kita pun akan tak sihat macam tu. Ibarat macam kalau polis dengan penjahat lah. Kalau penjahat ramai, polis tak ada, orang sekeliling pun habis kena bunuh. Macam tu lah. Dia punya abang kata perumpamaan dia. Dan juga fungsi bakteria baik ni selain daripada kawal pelihara kesihatan dalaman, untuk immunity, untuk weight management, penjagaan berat badan, untuk diabetes, untuk kencing manis, dan orang kata mental health pun sebenarnya dah ada studies, ada link. Kalau bakteria you dalam tertentu macam dia ada spesifik lah untuk health, untuk mental. Dan itu yang baik. Ada nak menambah ke? Ada. Saya Faz cakap pasal bakteria baik, bakteria jahat. Ada satu fun fact ni. Faz tahu tak berapa bilangan bakteria dalam badan kita tu? Tak tahu. Termasuk baik dengan jahat tu kan? Dia almost trillion tau, ataupun 10 times the number of our trillion. Human cell kita. So 10 times lagi banyak. Wow, sebenarnya dia lagi banyak kat dalam ni yang kita tak perasan pun sebenarnya kewujudan dia dan kepentingan dia. Dan salah satu contoh macam kalau tadi bakteria baik semua tu sekali, contoh dia Lactobacillus, Bifidobacterium. Kalau you rajin, kita punya listener rajin pergi dekat Guardian ke Watson ke pelajari macam prebiotik, bolehlah baca kat situ, dia akan di strain. Dan yang kita guna tu semua yang baik. Sebab apa? Itu yang penting untuk badan kita. Dan yang jahat, benda jahat mestilah dia punya efek dia tak bagus kan. Dan kenapa dia kena wujud juga dalam badan kita? Kenapa tu Faz? Sebab tengok dia tanya balik aku. Sebab apa? Sebab dia kena, orang kata sebagai alarm kepada yang baik ni buat kerja dia. Penjahat kena ada supaya polis pun boleh buat kerja dalam ibarat macam tu lah. Nanti bosan lah polis tak ada kerja kan. Polis tak ada kerja kan. Macam tu lah. Tak boleh komen banyak. Tak boleh komen banyak part tu. Dan sebenarnya kalau nak tahu fun fact dia, ratio bakteria baik dengan jahat ni 8:2. Maksudnya 8 yang baik, 2 tu ni tak berapa baik lah. Tak berapa baik lah. So Faz cakap tadi pasal kita punya bakteria baik dengan jahat kan. Polis dengan yang penjahat tu kan. So Faz kena tahu yang bakteria dalam badan kita tu dah start develop since kita dari dalam
kandungan mak kita lagi. So dalam kandungan dia dah start to grow sampai kita umur 3 tahun. Okay, and then kita develop kita punya bakteria tu sendiri sampai kita dewasa. So the process dia is keep on berlaku lah. Yes. Wow, impressive. So sebab tu lah kita kena jaga daripada kecil lagi. Dah kena start bagi makanan yang variasi of food lah. Orang cakap jangan duk bagi benda manis je. Mentang-mentang anak yang manis, bagi yang manis. Tiba-tiba marah orang kan. Tak betul tu. So kita akan pergi ke segmen kita yang kedua ni. So kita akan kongsi lagi lah fungsi apa fungsi bakteria-bakteria ni dalam badan kita. Okay. Mari. So banyak sangat tu. Teruk benar. Tadi kita cakap nak kongsi pasal fungsi kan, Faz. Cuba Faz nak kongsi apa satu fungsi microbes ni. Kan kita duk cakap dah dalam episod-episod yang lepas, digestion. Sebenarnya digestion ni dibuat oleh bakteria yang berada dekat gut kita. Bukan organ-organ tu yang kita sebut tu, memang dia berada dekat situ, tapi yang buat kerja dekat situ sebenarnya adalah bakteria. So sebenarnya dekat kita punya lapisan organ tu ataupun gut organ yang kita nak cerita semua intestine lah, large intestine lah, apa semua dekat lining dia ada bakteria ni hidup. So bila kita makan, dia yang akan interact dengan makanan yang dah diproses tu. Dia yang akan hadam, dia yang akan tukarkan kepada synthesis of vitamins dan sebagainya. So first mention tadi synthesis of vitamins kan. So bakteria ni semua dia akan, kita ada banyak bakteria tadi kan, kita cakap kan almost trillion kan. So contoh bakteria, kita ada lactic bacteria, kita ada bifidobacteria semua kan. So bakteria-bakteria ni dia membantu production of vitamins. Contoh apa? Vitamin B12, vitamin yang important untuk kita punya proses sel kita, proses repair dengan synthesis of cell. Dan sebenarnya nak tambah sikit lah, kalau kita buat repairing ni semua, apa-apa yang berlaku dalam kita punya gut tu pun sebenarnya dibantu oleh satu layer dan dipanggil mucus layer. Mucus layer ni dia ada lapisan dekat luar permukaan bakteria tu. So dia macam win-win situation lah. Bakteria dia buat kerja dia duduk hadam makanan, mucus layer ni akan terjaga disebabkan perbuatan bakteria tadi tu. Dia interact one another lah. So bila kita jaga bakteria kita akan memberikan orang kata efek yang baik kepada mucus layer kita. So bila mucus layer yang dekat permukaan tu terjaga, sebab tu kita akan orang kata elak lah dapat ulcer perut ke, stomach cancer ke, benda-benda yang melibatkan inflammation. Kira dia jaga kita jaga dia jaga kita jugalah kan. Teringat je tagline tu. Macam kenal tagline tu macam macam pernah dengar kan. Macam pernah dengar. So fun fact, I nak share sikit fun fact. Kalau you nak jaga tadi yang kita duk kata jaga bakteria lah, mucus layer lah, macam mana nak jaga? Makanan jenis apa yang kita nak jaga? Kita boleh prefer benda yang dietary fiber. Kalau you tengok fiber drinks, you tengok dekat dia punya labeling insoluble fiber dengan soluble fiber lah. Contoh dia kita akan kupas nanti next episode kita. Kita akan cakap pasal dietary fiber. Dan fiber ni sebenarnya penting lah untuk bakteria makan. Bakteria ada makanan untuk diorang lah. Makanan untuk bakteria. So bila bakteria ada makanan yang mencukupi, mucus layer pun akan terjaga dengan elok. Dia pun boleh hidup dengan orang kata sihat dan aman-aman. So kita akan pergi ke segmen kita yang ketiga, okay? Untuk kita buat quiz budak-budak ni kan. Nak perkenalkan orang kan. Tak habis nak perkenalkan orang. Jom. Okay, jom kita pergi. Okay, so kita kembali ke segmen kita yang ketiga. So segmen kita ni kita panggil Kau Salah Kau Kena. So setiap minggu kita akan bagi 3 soalan. Dan kalau korang salah, korang kena makanlah benda yang kita sediakan ni. Okay, so minggu ni kita sediakan lemon yang termasam yang kita jumpa. Kalau host salah? Kalau host diberi pilihan untuk makan ke tak? Kena. So kita ada bersama dengan kita 2 jejaka kita. Okay, jejaka tampan kita. So yang di sana tu siapa nama? Nama aku Ashraf. Ashraf. Kita ada Ashraf dan juga okay. Siapa nama abang? Din. Senang ringkas dan padat. Din. Okay, so kita akan minggu ni topik kita adalah kepentingan microbiome. Okay, dalam badan kita ni ada microbes banyak kan. So soalan yang pertama untuk Din, abang Din kita. Okay, so soalan dia, bolehkah 2 atau lebih orang mempunyai microbes yang sama dalam badan kita? Kita tahu dalam badan kita ni ada microbes, banyak microbes.
Okay, so boleh tak dua orang contoh Acap dengan Din ada microbes yang sama dalam badan? Tak boleh. Tak boleh. Betul. Aduh. Ya. Sekejap ni kau belajar ni. Aduh, abang Din kita dapat bijak lah. Okay. Ke kau bantai ke? Soalan untuk Acap lah Abang Ashraf kita. Okay. So Ashraf, so bila masa pertama yang manusia atau kontak dengan microbes atau yalah microbes kita ni? Kontak waktu pertama. Maksudnya kontak apa tu? Contoh, okay, saya bagi pilihan jawapan lah. Okay, semasa dalam kandungan, okay, Oh, semasa lahir. semasa proses melahirkan bayi dan juga semasa akil balik. Melahirkan bayi. Melahirkan bayi, betul. Hai. Aduh, mak. Dia gerai, pandai pula dia. Aduh, yai. Okay, so soalan yang ketiga. So soalan ketiga ni dua-dua kena jawab Okay, so okay, proses interaksi antara manusia dan mikrob ataupun mikrobiom ni, kita ada satu nama. So namakan proses tu. Okay, Din, saya bagi 10 saat. Apa dia? Apa Din? Mana nak tahu? Jawab apa? Pilihan jawapan. Ha? Tahu tak tahu? Tak Tak tahu. tahu. Okey, kita bagi Acap. Acap 10 saat Acap. Pandanglah muka. Tak tahu. Okey. So proses dia adalah simbiosis. Okey dah, ambil dua-dua, ambil salah satu. Jamah. Dia lagi nak kenal kita. Dia belalas dulu bagi Sila soalan yang jawab. paling susah. Memang nak suruh kita masuk kali. Ya. Masalah kita dulu dah betul lah Tak tadi. payah nak bergaduh kat sini. Jamah. Ambil salah satu. Soalan satu. Banyak kita ada kat situ. Saya nak caring share pula so gigit kita lemon kita. Kita dah asingkan biji. Okay, ambil. Kau nampak Acap makan selamba je. Din makan lah Din. Okay. Bagi tandas terus. Ini betul masak. Okay, kita akan kembali dengan episod yang baru, topik dan baru dan juga tetamu yang baru. Okay, so kita ucapkan terima kasih kepada Ashraf dan Din kita. Right, Okay. bye.